Salam sejahtera, anda bersama saya Reza Zulkafli dan ini Niaga Awal ni kita mulakan dengan perkembangan luar negara. Saham di Bursa Asia didagangkan bercampur pada awal Isnin dengan pelabur dijangka menunggu angka Caixin PMI pembuatan China pada hari ini. Sementara itu, laporan yang baru kami terima, ekonomi Singapura menguncup 5.8% pada 2020 akibat COVID-19. Kami akan bawakan perkembangan tersebut sebentar sahaja lagi dan juga pasaran saham tempatan dijangka memasuki minggu pertama dagangan 2021 bermula hari ini dengan berhati-hati dengan pelabur mencari pemangkin pasaran baru. Penganalisis pasaran kanan Owanda Jeffrey Haley berkata trajektori kes COVID-19 di Malaysia terus menjejaskan sentimen Bursa Malaysia. Tambahnya, kenaikan akan dihadkan pada 1,660 dengan FBM KLCI berpotensi merosot kepada 1,620. Pada tahap tersebut, tambahnya, pembeli akan mencari saham dengan nilai rendah mengurangkan kejatuhan indeks utama. Tambahnya, faktor utama memacu pasaran minggu ini ialah pilihan raya Senat Georgia pada Rabu. Kemenangan mengejut oleh Demokrat diunjur akan menyebabkan kemerosotan ekuiti di seluruh dunia. Bagaimanapun, beliau menjangka impaknya sementara dan untuk kenaikan ekuiti Malaysia kembali kukuh, situasi COVID-19 di peringkat tempatan harus terkawal. Tegasnya, sekatan pergerakan dalam skala besar akan menjejaskan peningkatan. Dagangan Bursa Malaysia dalam jajaran kecil pada minggu baru berakhir didorong aktiviti memperelokkan akaun pada akhir tahun. Dan ringgit dijangka diniagakan mengukuh berbanding dolar Amerika minggu ini. Ini didorong sentimen positif membabitkan vaksin COVID-19 selain peningkatan prestasi harga minyak mentah. Ketua Strategi Pasaran Global Axis, Stephen Innes berkata jangkaan peningkatan komoditi pada tahun baru ini terutamanya kenaikan harga minyak mentah akan beri dorongan berganda untuk ringgit. Beliau menjangka ringgit menguji para psikologi 4.0 berbanding dolar Amerika seawal minggu ini. Sepanjang minggu lepas, ringgit terus meningkat berbanding dolar Amerika, pengukuhan untuk 10 minggu berturut-turut ketika pasaran tempatan bergerak seiringan dengan prestasi positif harga minyak. Harga minyak mentah Brent ketika ini adalah sekitar $51 setong. Peningkatan minat terhadap risiko turut memacu peningkatan mata wang Asia sehinggakan ada di antaranya mencecah paras tertinggi berbanding dolar sejak beberapa minggu lepas. Dan kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah di Bursa Malaysia Derivatives dijangka diniaga secara berhati-hati minggu ini. Menurut Interbank Group of Companies, harga dijangka berada antara RM3,300 dan RM3,400 satu tan. Mengulas mengenai impak daripada tindakan Jabatan Kastam dan juga Pelindungan Sempadan Amerika Syarikat yang menahan produk Sime Darby Plantation Berhad, Interbank Group of Companies berkata peniaga dijangka turut berhati-hati. Ini dilihat mampu menjejaskan permintaan terhadap minyak sawit tempatan pada minggu-minggu akan datang, terutamanya dari Amerika, Kanada dan juga Kesatuan Eropah. CBP Amerika Syarikat menyekat minyak sawit dan juga produk yang mengandungi minyak sawit yang dihasilkan oleh SDP, anak syarikatnya, usaha sama dan entiti gabungannya, susulan dakwaan penggunaan buruh paksa dalam proses pengeluarannya. Dan untuk lihat sentimen pasaran minggu ini, kita bersama dengan Presiden Persatuan Remiser Bumi Putera Malaysia, Nazari Rosli. Nazari, pertama sekali, adakah bursa tempatan akan kekalkan prestasi baik pada minggu pertama 2021 ini melihat kepada peningkatan kes COVID-19 semasa dalam negara? Okey, Riza. Kita menyangkakan bursa sedikit sebanyak akan menerima tekanan jualan oleh kerana peningkatan kes COVID yang dilihat agak meningkat dalam masa terdekat ini. Jadi dari segi indeks kita memang menyangkakan indeks berkemungkinan akan menghadapi sedikit tekanan pada pembukaan hari ini dan di sepanjang minggu ini. Dan apa industri yang akan jadi tumpuan pada minggu ini oleh pelabur di Bursa Malaysia? Saya masih melihat sektor IT iaitu syarikat-syarikat semikonduktor mungkin masih menjadi tumpuan kepada pelabur runcit dan juga institusi, termasuk juga sektor kesihatan iaitu sarung tangan ni saya rasa masih juga
menjadi tumpuan kepada pelabur untuk membeli terutamanya saham-saham yang berkaitan sarung tangan ni telah jatuh agak kuat dan mereka pelabur mungkin melihat ini sebagai peluang untuk membeli ketika harga rendah. Pun dengan vaksin COVID-19 yang dijangka akan diterima Malaysia, adakah ini menjadikan sentimen berkenaan dengan sarung tangan ini mungkin menurun? Dia ada dua perkara Penil Rizal. Dalam pada kita melihat kepada vaksin ni akan membantu kepada pengurangan kadar COVID ni. Tapi dalam masa sama yang saya difahamkan sarung tangan ni masih diperlukan pula untuk masa nak orang kata nak injek vaksin tu. Jadi kita melihat sektor sarung tangan ni masih mempunyai potensi permintaan yang masih agak tinggi. Dan apa industri yang masih lagi dijauhi pelabur? Adakah pelancongan? Kerana kita lihat pelancongan domestik semakin pulih, namun adakah ini cukup untuk memulihkan sentimen pelabur untuk kaunter berkaitan pelancongan? Seperti yang kita sendiri lihatlah sektor pelancongan ni agak berkembang baliklah. Maknanya kita dapat lihat kebanyakan orang ramai mula bergerak kita melihat kepada sektor pelancongan dalaman dalam kes ini sebab bukan daripada luaran jadi saya melihat sektor pelancongan ni semakin pulih dan dia akan membantulah sedikit sebanyak kepada perkembangan ekonomi negara dan akan membantu kepada sentimen positif di Bursa Malaysia. Apa risiko utama pada ketika ini? Adakah wujud risiko penutupan ekonomi kerana melihat pada jumlah kes COVID-19 yang terus meningkat pada ketika ini? Okey, saya melihat berkemungkinan besar kerajaan tidak akan mengambil langkah terlalu drastik dengan menutup lockdown. Saya rasa kemungkinan tidaklah sehingga tahap lockdown kerana ini seperti yang you kata mungkin akan terlalu mengganggu perkembangan ekonomi negara dan juga dengan vaksin ni yang akan tiba dalam masa yang terdekat ni juga saya rasa akan menjadi faktor kepada berkemungkinan besar kerajaan tidaklah sehingga melakukan lockdown lagi sekali walaupun mungkin akan mana-mana kawasan yang kita tengok bahaya sangat tu mereka akan lakukan RNCO tidak lockdown. Dan faktor lain yang dijangka pengaruhi Bursa Malaysia lagi, apa jangkaan Nazari? Adakah politik? Kerana kita dapat lihat bagaimana ada political party ataupun parti politik yang menggesa untuk diadakan pilihan raya dalam waktu terdekat. Adakah ini juga mungkin dipertimbangkan pelabur ketika membuat keputusan mereka pada mungkin bulan pertama ataupun separuh ataupun suku pertama pada tahun ini? Okey, ya Rizal. Pasaran saham seperti yang kita selalu utarakan memang sangat tidak suka kepada ketidakpastian jadi dalam kes ini perkembangan politik tanah air memanglah sedikit sebanyak akan mengganggu sentimen pelabur kerana ketidakpastian ataupun kegusaran ataupun nampak kita punya pemimpin ataupun kerajaan agak goncang, ini memang tidak baik dan tidak disukai oleh pelabur dan ini isu politik ni saya rasa memanglah sedikit banyak akan membebani dan mengganggu sentimen pasaran di Bursa Malaysia. Dan kita lihat bagaimana bursa di Amerika ditutup pada paras rekod pada 2020, akhir 2020. Adakah sentimen positif global ini akan berterusan untuk pasaran Asia, Malaysia pada hari-hari mendatang? Okey, insya-Allah seperti juga kepada pelabur tanah air ataupun pelabur dunia sendiri kita melihat
Amerika ni masih lagi menjadi sebagai orang kata apa nama tu pemacu lah leader kepada ekonomi dunia dan kita masih melihat terutama dengan Amerika mendapat presiden baru ni kita yakin sentimen isu-isu perdagangan dan sebagainya itu saya rasa akan lebih baik yang disebabkan oleh Amerika sekarang diterajui oleh presiden baru yang kita lihat lebih mampu untuk orang kata membawa Amerika kepada keadaan yang lebih baik dari segi ekonomi, dari segi hubungan negara terutama dengan negara China sebab seperti yang kita tahu sebelum ini timbul isu yang paling besar isu perdagangan isu perang perdagangan di antara Amerika dan negara China dan saya rasa isu itu telah pun dengan sendirinya selesai secara tidak sengaja selesai disebabkan sekarang ni Amerika diserajui oleh presiden baru jadi insya-Allah kita jangkakan ekonomi dunia akan terus maju dan akan melimpah kepada bursa-bursa di seluruh dunia. Dan mungkin paling ringkas Nazari, apakah yang Nazari lihat daripada petunjuk teknikal dalam Bursa Malaysia pada minggu-minggu akan datang berdasarkan trend teknikal pada sehingga kini? Okey, soalan yang bagus. Saya melihat dari segi dia panggil daily chart dari segi teknikal ni sebenarnya telah ada support level dari dalam 1,600 lebih ni dah ada support level. Maksudnya kemungkinan pula bursa boleh naik kembali sebab minggu lepas banyak ada support dan juga dari segi lihat kepada bulanan chart secara bulanan pun masih positif. Cuma chart dari segi mingguan mungkin ada nampak orang kata macam sedikit tekanan jualan. Jadi saya suka juga kongsikan di sini pandangan tu saya sebab saya memang kaji malam tadi dia agak sikit mix dari segi bulanan nampak cantik. Okay. Dari segi chart dari segi mingguan ada nampak beberapa signal kata menjual. Tapi dari segi harian pula kita dapati ada sokongan terkini pada keadaan sekarang ada para sokongan terkini itu adalah pandangan dari segi teknikal. Okey, terima kasih Nazari Rosli, Presiden untuk Persatuan Remaja Bumi Putera Malaysia membincangkan berkenaan dengan sentimen di Bursa Malaysia. Sebentar lagi kita akan bincangkan berkenaan dengan sentimen pasaran global. Namun tahun 2021 sudah sampai dan kini sampai masanya untuk kerajaan merealisasikan semua perkara yang diumumkan dalam Belanjawan 2021. Begitupun agensi kerajaan khususnya tidak harus menunggu peruntukan untuk buat perancangan menurut pengarah Eksekutif World Trade Center KL ataupun WTC KL Datuk Seri Dr. Irmo Hizam Ibrahim. Kali ini cabarannya luar biasa dan lebih besar lagi kerana kita tahu dengan pandemik COVID-19 ramai khususnya rakyat yang terjejas dari segi ekonomi dan pendapatan. Dan sehubungan dengan itu dengan kelulusan bajet yang baru-baru ini di Parlimen, sudah tentu kerajaan harus merangka jawatan kuasa bertindak untuk bagaimana bajet ini dapat diturunkan dengan segera dan di samping itu juga dengan bersasar agar semua rakyat yang memberikan harapan ini tidak akan hampa. Tambah beliau, agensi pelaksana harus mempunyai pelan menyeluruh supaya tiada golongan sasar tercicir dan tidak dapat menikmati bantuan daripada Belanjawan 2021. Tegasnya, usah jadikan alasan COVID-19 menyebabkan sistem penyampaian tidak dapat dilakukan dengan baik. Dan kita akan berehat seketika, kembali selepas ini.